Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini dapat kita sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang pertama pada membicarakan tentang solat Jumaat. Bukan jemaah, Jumaat. Salat Jumaah lain, berjemaah. Ni Jumaat. Solat Jumaat. Yang mana dah selesai lah, masuk fasal baru lah. Bukan fasal, masuk bab baru. Muka surat 42. Syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat. Majmu' Salasi Rasail, muka surat 42. Tapi kasih lain sikit tak? Kursi lain? Lama mana? Ustaz Iwan. Oh. Betul rasa lain macam lain sikit rasa. Sebut kak? Mesti dia tu biasa. Punca dia mesti dia kata punca kita. Tahu dah. Kenal lama dah. Oh. Tu dah ada pesan dah kat dia, kurangkan sikit. Kilogram. Dia tak kurang, okey. Muka surat 17. 17. Jawi lah. Rumi muka surat 42. Syarat sah Jumaat. Patutnya syarat sah Jumaat ni, dia mesti, siapa yang mesti diwajibkan belajar? Orang yang menguruskan masjid surau. Bukan surau Jumaat lah. Masjid dan surau Jumaat. Dia wajib, boleh kata wajib mereka belajar. Sebab mereka akan menguruskan solat Jumaat. Jadi macam mana menguruskan solat Jumaat? Tapi bukan kata mereka tak belajar. Tapi bila dah ambil jawatan tu, kadang-kadang yang ambil jawatan AJK ke apa, kadang-kadang memang dia ada background agama. Mungkin ustaz ke apa ke. Ada mungkin juga baru nak start. Mungkin macam-macam ada. Jadi patutnya diwajibkan lah patutnya kan. Iaitu syarat sah Jumaat. Sebab kalaulah dia dapat satu jawatan tu menguruskan solat Jumaat di masjid atau di surau, tiba-tiba salah buat, dan salah tu pula tak sah Jumaat semua, kan besar cerita tu. Kalau 1000 orang, bayangkan nak tanggung. Dosa sendiri pun tak larat nak tanggung. Nak tanggung dosa yang lain. Jadi sebab itulah diwajibkan patutnya. Bermula syarat sah Jumaat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bermula syarat sah Jumaat. Sebelum kita kata syarat sah Jumaat, kita kena faham dulu. Syarat sah Jumaat tu apa? Senang aja. Ada dia sah.
Tak ada dia, tak sah. Dia kata ada beberapa perkara yang dia list kat sini ada 12. Maknanya kalau cukup 12 ni sah Jumaat, tak cukup 12 ni tak sah Jumaat. Okey? 12 perkara. Mari kita tengok satu persatu. Sempat habis tak malam ni tu? Cuba dulu. Kata pengarang, dan bermula syarat sah Jumaat itu beberapa perkara. Yang pertama, mendirikan Jumaat itu di dalam tempat orang banyak tetap padanya. Ngilip kepala lah, benda pula ni. Mendirikan Jumaat di dalam tempat orang banyak tetap padanya. Okey. Mendirikan Jumaat, buat satu solat Jumaat di situ. Di dalam, sekarang orang cakap pada. Di dalam tu dulu, pada tempat-tempat lah. Orang banyak, orang ramai. Perkampungan, taman, tu. Tetap, yang mana orang ramai tadi duduk kat situ secara tetap. Padanya. Duduk secara tetap. Dulu, sekarang mungkin tak ada. Mungkin ada juga sekarang lah. Tapi secara umumnya, sekarang semua orang duduk tetap. Ada orang duduk tak tetap? Tak ada. Dulu ada. Contoh yang tak tetap, duduk dalam kemah. Dulu ada yang duduk dalam kemah-kemah ramai-ramai. Dia tak ada rumah, dia tak tetap duduk di situ. Maka kalaulah perkampungan, kita tak panggil perkampungan, tak apalah kita panggil perkampungan itu kemah semua. Ada 1000 biji kemah. Adakah wajib solat Jumaat di situ? Tak. Sebab yang wajib solat Jumaat di situ apabila ada perkampungan yang mana perkampungan tu ada orang duduk, orang ramai duduk, dan orang ramai duduk tu tetap. Kemah bukan ada duduk tetap. Maka kalau tetap ni maksudnya rumah buat pakai kayu, pakai batu, tetaplah tu, tak boleh pindah. Kalau kemah angkat aja. Kalau duduk dalam kotak, ramai, beribu orang. Adakah wajib solat Jumaat di situ? Tak ada, tak wajib. Malah tak boleh buat solat Jumaat di situ, tak sah. Dia kena satu perkampungan, taman, tempat orang duduk, yang mana orang duduk tu tetap dalam qaryah itu. Sebab tu timbul persoalan, kalau ada masjid-masjid dekat negara kita lah pun. Tak kisahlah negeri mana pun. Yang mana tak ada orang tapi buat masjid. Patut ada solat Jumaat. Kalau tak ada orang buat masjid, okey je. Patut buat solat Jumaat. Soalannya, siapa yang duduk situ? Kat situ masalah. Itu yang jadi pertikaian. Ataupun buat di bandar. Yang mana bandar tu semua orang kerja. Mana ada orang duduk situ? Macam mana boleh ada solat Jumaat kat situ? Kat situ jadi persoalan. Jadi, solat Jumaat adalah satu solat yang diwajibkan fardu ain atas setiap orang lelaki, dan cukup tengoklah syarat nanti, disebut syarat nanti. Yang mana buat tu mesti dekat tempat orang ramai, dan orang ramai tu mesti duduk di situ. Penempatannya di situ tetap. Jika tidak, tak wajib buat di situ solat Jumaat, dan kalau buat juga tidak sah. Kalau nak solat Jumaat, kena cari tempat lain yang ada solat Jumaat. Tumpang orang. Tak apa. Tumpang orang boleh. Itu syarat pertama. Tetap macam apa? Masjid. Apa yang duduk tengah-tengah pulau? Ada masjid tengah pulau. Masjid pulau tu, masjid tu je ada. Penting tu masih lagi ada orang duduk, ada penempatan. Ini masuk masjid saja. Ada tak sembahyang Jumaat situ? Tak ada. Tak tahu. Saya tak tahu kau. Kalau ada pelik siapa duduk situ? Tak tahu. Jadi gitulah. Mesti tempat tu tempat penempatan, dan penempatan tu mesti tetap. Kalau kata ada pelarian kan, pelarian ramai, duduk berapa ratus, 300-400 orang. Atau bukit 1000 orang, duduk pelarian gitu. Kita ni hari ni hari Jumaat ni. Maka wajib sembahyang Jumaat ni. Pakat buat, tak sah. Tak sah. Okey? Itu yang pertama. Itu syarat pertama. Syarat besar ni syarat yang pertama. Mendirikan Jumaat itu di dalam tempat orang banyak tetap padanya. Pelik sikit. Yang kedua, sempurna bilangan 40 laki-laki yang akil baligh. Minimum paling kurang 40 orang
semayang, dan 40 orang tu lelaki, dan 40 orang tu ada akal, bukan gila, dan 40 orang tu jadi sekurang-kurang, lebih lagi bagus, kurang tak boleh, baligh. Banyak syarat tu. 40 laki-laki ada akal, baligh. Banyak. Daripada satu tu syarat pun ada 3. Okey, adakah asalkan 40 laki-laki, asalkan 40 laki-laki tu akil baligh, maka sahlah sembahyang Jumaat? Tidak. Ada lagi syarat seterusnya. Cuma itu antara syarat. Jadi yang pertama tadi, buat tu mesti tempat penempatan orang duduk, dan orang duduk tu kekal. Yang kedua, mesti 40 orang paling kurang yang sembahyang. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, laki-laki. Kita letak macam tu lah. Dia gabung sekali tu. Syarat ketiga, laki-laki. Syarat keempat, lelaki tadi ada akal, bukan gila. Syarat yang kelima, mesti baligh. Budak-budak tak boleh. 5 dah syarat kat situ. Okay. Kalau perempuan boleh solat Jumaat, tapi tak kira. Tak kira dari sudut bilangan. Dari sudut keharusan, boleh. Haruslah nak solat Jumaat. Dekat Pahang ada orang perempuan yang solat Jumaat? Tempat yang disediakan. Tak ada. Terengganu ada kan? Terengganu saya rasa ada 1 ke 2 tempat. Kelantan pun ada 1 2 tempat. Pahang tak ada? Tak pernah jumpa kan? Orang Pahang yang mana ada kena bagi tahu tu, yang dalam live ni. Kena bagi tahu. Sebab rasa macam pelik pula tak ada. Biarlah ada satu negeri itu, biar ada wakil orang satu. Boleh juga. Takut-takut syariat tu hilang. Ingat, nanti orang ingatkan tak boleh orang perempuan solat Jumaat. Takut hilang je. Jangan buat selalu banyak sangat. Sebab kalau selalu sangat ataupun banyak sangat tempat ada orang perempuan, dia jadi masalah lain. Masalah bercampur, masalah bila nak balik itu kan, bercampur-campur. Masalah pula lelaki sampai terkeluar tepi, sampai ke jalan sebab perempuan ambil tempat. Asalnya lelaki yang wajib. Jadi cuma biarlah ada satu, kurang-kurang ada juga. Gitu je lah. Takut-takut nanti generasi akan datang tak tahu pun perempuan boleh. Takut-takut gitu. Biarlah ada 1-2 dalam satu negeri tu. Okay. Apa lagi? Itu yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga tu yang keberapa dah, ke-6 lah tu. Okey, 40 orang tadi tu, 40 orang lelaki akil baligh tadi tu, dia ada syarat. Syaratnya mesti mustautin atau mastautin. Sekalian mereka itu pada tempat Jumaat itu. Pada qaryah tu dia mesti berstatus mastautin. Yang kata 40 minimum tadi tu. Untuk dikira 40 dan untuk sah Jumaat. Mesti mastautin tu 40. Yang mana? Yang lelaki akil baligh tadi. Soalannya kita tahu tak mastautin tu apa benda? Dia dalam kita hidup, kita ada 3 status. Atas dunia ni ada 3 status. Yang pertama dia panggil mastautin. Yang kedua dia panggil muqim, atau orang Melayu panggil mukim. Asal muqim. Yang ketiga musafir. Musafir. Mastautin, muqim, musafir. Dia kena tahu status kita ni. Status kita 3 je. Tapi dari sudut kehidupan kita, status kita musafir. Dari sudut hidup di atas dunia, 3. Dari sudut kehidupan kita, musafir. Sementara nak sampai ke akhirat, kita singgah sebentar, musafir. Dunia ni sebagai R&R saja. Tak payah duk cari harta banyak sangat lah. R&R orang tak ada sibuk. Orang cari bubur minyak sikit, cari makan sikit. Masuk bilik air, begitu begini. Semayang ke semayang, berbelah. Sejam pun lama dah. Sejam pun lama dah. Kita begitulah, duduk atas dunia ni berapa nak hidup? 60? 70? 98? 99? Ada seorang tu mana? Tak ada dah. Jadi hidup kita ikut umur Nabi lah. Target kita, aku mati 63. Target. Mati bila-bila boleh mati. Setiap orang ada target untuk mati. Jangan target untuk hidup je. Jangan target untuk harta je. Aku ingat, umur aku 45. Mesti ada 3 rumah dah. Target dunia. Boleh target. Tapi mati umur 63. Target. Setiap kali sambut hari jadi tu, sedih. Sebab dah kurang 1 kuota daripada 63 tahun tu. Umur berapa dah? 43. Nangis dia.
Orang belah kek, dia tak mau makan pun. Hari tu dia tak nak mau makan, malah puasa dia, hari jadi dia. Sebab apa? Asalnya kalaulah umur dia masuk 43 dan dia target mati umur 63, sekarang tinggal 20 tahun lagi nak hidup. 60 tahun saja lagi nak hidup. 20 tahun saja lagi nak hidup. Dah hidup 43 tahun. Kenapa gitu? Target 63. Takkan nak lebih daripada Nabi kot. Tapi kalau Nabi, lebih daripada Nabi, okey, dapat subsidi. Dapat umur subsidi, alhamdulillah. Tapi target 63. Dan dalam masa yang sama, kita sedar bila-bila masa boleh mati. Bila dah sampai 63, waktu tu aku ni tak lama dah ni. Tak lama. Jadi tak adalah sibuk nak dunia dah 63. Tak adalah sibuk sangat. Sepatutnya begitulah. Patut gitu. Okey. Jadi dalam kita hidup di atas, dalam kehidupan kita musafir sementara nak sambung perjalanan ke akhirat, ke kampung halaman toki kita, syurga Nabi Adam. Tapi kita duduk di atas dunia, kita ada 3 status. Sama ada mastautin, muqim atau musafir. Okey. Macam mana kita nak tahu status kita sekarang duduk di sini ni? Duduk di Balok Pine ni, apa? Balok Pine, balok baru dia macam pelik kat sini. Nak kata Balok Pine, macam balok baru. Macam dia tukar-tukar gitu. Dekat sangat. Okey, kita duduklah Balok Pine ni. Kita berstatus apa? Senang aja. Jika kita duduk tempat lain, kita singgah kat sini aja. Dan singgah kat sini 4 hari ke bawah. 3, 2 atau sehari, lepas tu nak sambung perjalanan. Nama kita musafir dan kita nama musafir singgah. Walaupun kita duduk sehari, 2 hari, 3 hari tu lama juga. Nama tetap juga musafir singgah. Itu nama musafir singgah. Apabila kita berniat, niat aja baru. Tak payah duduk pun, niat aja. Nak duduk di sini 3, 2, 1 atau 4 hari ke bawah. Okey, nama kita, status kita musafir. Kalau kita datang ke Balok Pine ni, kita nak duduk di sini, bukan, kita telah duduk di sini atau kita berniat nak duduk di sini 4 hari ke atas. Ke atas tu berapa banyak? Banyak-banyak mana sekalipun. Tak ada had. 4 hari dan ke atas, dan nanti nak pindah. Nanti tu bila? Ikutlah bila-bila, tak ditentukan. Tapi akan pindah. Akan pindah. Duduk berapa hari ni? Aku nak duduk sini 4 hari ke atas. Berapa hari 4 hari ke atas tu? 4 tahun? Mungkin. 40 tahun? Mungkin. 60 tahun? Mungkin. Yang penting 4 hari ke atas. Lepas tu nak pergi mana? Habis pencen-pencen kan nanti. Ataupun bila dah berumur sikit nanti nak balik kapur. Kapur mana? Temeloh. Contoh. Maknanya dia duduk sini 4 hari ke atas. Dan berniat akan berpindah. Nanti, satu hari nanti walaupun tak tentu tarikh lagi. Maka namanya muqim. Orang boleh panggil muqim. Yang ketiga nama mastautin. Mastautin ni jika dia main Balok Pine ni. Dia nak duduk di sini. Nak duduk sini berapa hari? Tak kira berapa hari lah. Ada niat tak nak pindah daripada sini? Ada niat tak? Lagi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi ke? Ada niat tak? Tak ada niat nak pindah sini. Maka namanya muqim, mengikut satu pendapat. Namanya mastautin mengikut satu pendapat. Mastautin, bukan muqim, mastautin mengikut satu pendapat. Jika dia berniat tak nak pindah mana-mana, ataupun dia berniat aku nak mati di sini, maka automatik mastautin. Itu satu pendapat pertama. Dia sampai-sampai ni, baguslah sini Balok Pine, seronok duduk sini. Orangnya pun baik-baik. Jadi aku rasa aku nak mati sini. Baru sampai ni, hari ni baru sampai. Terus kata nak mati sini. Maksud nak cari rumah ke, nak beli rumah ke, nak mati sini. Mengikut satu pendapat, dia dah mustautin. Cukup lah. Okay. Ataupun aku nak duduk sini. Lepas tu aku tak nak pindah-pindah dah. Sama lah juga. Yang tadi niat nak mati kat sini. Maknanya dah mati tu tak nak pindah lah. Ataupun niat tak nak pindah dah. Sama lah juga. Lebih kurang sama je. Maka nama mastautin. Tiba-tiba lagi 5-6 tahun pindah juga. Itu bab lain. Itu kemudian bertukar nanti status dia. Tapi ketika dia berniat itu, dia dah nama mastautin. Walaupun kemungkinan akan datang, bukan kemungkinan. Walaupun tiba-tiba atas sebab-sebab tertentu, dia terpaksa pindah. Dia tak jadilah. Rancangan dia tak jadi. Maka waktu tu berubah. Tapi ketika kejadian ni apa? Aku nak mati kat sini atau aku tak nak pindah, mastautin. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang lebih kuat. Macam tadi juga, aku nak mati kat sini ataupun aku tak nak pindah dah. Tapi tambah satu syarat lagi. Dia kena duduk kat situ 2 musim. Ataupun lebih mudah kata 6 bulan. Lepas 6 bulan, baru atas kepala dia ada mastautin.
Nampak ada dua pendapat lah. Yang pertama, tak payah tunggu 6 bulan. Niat aja terus jadi. Terus jadi mustautin. Yang kedua, niat aja belum lagi. Dia masih lagi nama mukim. Sehingga 6 bulan atau 2 musim. Maka bertukar jadi mustautin. Bila mustautin, tak apalah, status dah mustautin lah. Okey. Soalannya, untuk solat Jumaat, dia nak apa? Mustautin kan? Tu. Mustautin, sekalian mereka itu yang 40 tadi tu. Pada mana? Mustautin kat mana? Pada tempat qaryah yang didirikan Jumaat itu. Okey. Mustautin adalah syarat untuk kira 40 minimum. Mukim tak boleh kira. Tapi solat Jumaat wajib. Solat Jumaat mustautin wajib. Mukim pun wajib. Mukim tu apa? Nak duduk situ dan berniat akan pindah nanti satu hari nanti. Atau duduk kat situ 4 hari ke atas, duduk di situ 4 hari dan ke atas, berniat nak duduk situ 4 hari dan ke atas, dan berniat akan pindah satu hari nanti walaupun tak tahu bila. Okey, dia wajib juga solat Jumaat di situ. Tapi tak boleh kira 40. Yang mustautin, dia wajib solat Jumaat juga, tapi boleh kira 40. Tu je beza dia. Jadi makna 40 tu bukan boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana boleh gitu sebenarnya. Tapi nampak kita duk amal gitu tak? Macam mana? Tapi kitanya kira tu bila ramai kat masjid kita mau 700-800 orang. Akhir sekali sangka baiklah. Takkan 700-800 orang. Tak ada 40 orang mustautin nak mati sini. Kita main sangka baik gitu je. Yang terbaiknya buat banci lah. Bagi apa? Borang anak Korea tu ke. Ataupun sekarang pakai Google Form je. Masuk dalam grup, okey, pakat-pakat tulis nama, IC apa semua, alamat. Lepas tu A, nak mati di sini. Oh, tahu benda pula ni. B, tidak ingin berpindah lagi. C, akan berpindah tapi tak tahu bila. D, singgah selama 3 hari, 2 hari atau sehari kerana singgah rumah saudara. Buat pakat hantar dalam grup karya tu lah. grup luar, grup karya. Maka kita dapatlah, kurang-kurang ada 70 orang rupanya. Kita duduk semayang 700 orang kat masjid kita, kat surau kita ni. Rupa-rupanya 70 orang je nak mati sini. Rupanya 70 orang je. Mana tahu? Tidak silap. Rupanya 41 orang je. Oh, bahaya ni. Kalau 2 orang mati ni, tak sah semua solat Jumaat. Jika tak cukup 40 orang mustautin, yang semayang katalah 1000 orang. Tapi yang mustautin cuma 39. Maka semua tak sah dengan 1000 orang. Sebab tu penting. Cuma kita sangka baik lah biasanya. Takkan tak ada kot. 40 orang. Ada berapa orang ni? Ada 500 orang. Takkan 40 orang tak ada kot. Duduk gitu. Duduk kok-kok gitu. Takut-takut semua orang nak pindah, tak nak duduk sini. Tak nak duduk di tempat dia. Sebab nak pindah kampung, ada tanah di kampung. Cari duit kat sini, nak kerja je. Sementara nak cari duit, nak buat rumah kat kampung. Ramai orang gitu. Tapi kalau ketika nak solat Jumaat tu, kira satu dia termasuk dia. Tak boleh. Tu mustautin. Jadi mustautin, sekalian mereka itu iaitu lelaki, 40 orang lelaki, akil baligh, dan mesti mustautin di situ. Ingat tak masa Covid? Masa Covid ada tak semayang Jumaat 40 orang? Ada berapa belas? 12. Lepas tu macam mana tak? AJK saja. Saya pun tak ingat. Setiap negeri beza-beza pula tu. Kan? Ada yang 40, ada ambil 40, ada ambil 12. Ada ambil AJK saja. Ada dan ujung-ujung tu jarak mana yang cukup lah. Berapa ratus orang kan? Jarak biasa 200, 300 lah. Yang tak boleh masuk dah. Yang ramai-ramai bising kat luar pagar tu. Mana buka masjid kami? Buka masjid. Apa benda tutup? Sekarang hilang orang tu. Yang tu kan. Jadi soalannya, solat Jumaat tu ada kira tak mustautin, tak mustautin? Kalau yang 12 tu, 12 orang, kita automatik kita faham dia mazhab lain. Maka settle lah, tak payah cerita mustautin tak mustautin. Yang ambil 40 ni. Yang ambil 300 orang. Ataupun buat jarak berapa yang cukup. Katalah 180 orang cukup. 180 orang tu kira berdasarkan apa? First come first serve. Siapa daftar dulu dia dapat. Ada sekali dulu kan? Dia mana boleh kira gitu. Setelah 40 tu ada baru boleh. Tapi sangka baik ajalah. Dalam 180 orang takkan tak ada 40 orang. Sekali semua tak ada. Macam mana? Sibuk cari mazhab lain.
Mazhab lain ada penyelesaian, tapi maksudnya amal lah molek-molek. Maksudnya kita semayang elok-elok. Jangan bila terkepit, sibuk nak balik kitab. Oh, mazhab Maliki ada, alhamdulillah, baru lega. Apa benda ibadah gitu? Walaupun taklah salah orang awam. Ibadah biarlah sempurna, biarlah penuh dengan ilmu. Jangan bila terkepit baru sibuk. Dah masuk terkepit, bila tersempit. Kalau tidak tak sah, macam mana nak buat? Masa tu baru mazhab Syafi'i memang confirm tak sah dah. Baru sibuk. Tak syok lah gitu. Ibadah tu tak syok lah. Biarlah ibadah ni biar mantap 100% penuh dengan ilmu dari sudut rukun, syarat sah, syarat wajib dan sebagainya. Okey. Mustautin sekalian mereka itu pada tempat Jumaat. 40 orang tu. Yang keempat, tiada berbilang Jumaat di dalam tempat itu. Dalam satu qaryah tak boleh ada dua tempat Jumaat. Tak boleh. Dalam satu qaryah tak boleh ada dua. Dulu orang menafsirkan qaryah ni adalah daerah. Teruk. Daerah dulu. Lama-lama qaryah tu barulah dikecilkan. Mengikut pemerintah lah. Dia letak qaryah ni baru dia jadi qaryah. Kadang-kadang qaryah tu bertukar-tukar pula. Asalnya gini, lepas tu dia besarkan, digabung dua kampung. Kadang-kadang satu kampung dibahagi dua. Itu pemerintah punya kuasa boleh lah. Cuma secara umumnya, orang dulu dia ambil qaryah tu satu daerah. Jadi kalau kata Kuantan ni ada satu masjid, agak-agak penuh orang semayang, penuh. Jadi memang penuh. Tapi cuma bila terlalu ramai, maka baru boleh buat dua, boleh buat tiga. Kalau terlalu ramai sehingga tak cukup tempat. Cuma sekarang ni tidak dah. Kadang-kadang qaryah tu dah satu. Bila tak dah ramai sangat, dia belah qaryah yang satu tu jadi dua. Maka boleh buat dua masjid. Sebab secara umumnya satu qaryah ada dua sembahyang Jumaat tak sah. Tak sah yang mana? Yang takbir, yang imam tempat yang kedua. Takbir macam mana? Yang imam tempat yang takbir dulu, yang tu sah. Kalau ada dua dalam satu qaryah, imam ni takbir, Allahu Akbar, betul pakat takbir. Selang 2 minit baru imam yang masjid tu lagi takbir, Allahu Akbar. Yang takbir kedua tu tak sah. Yang takbir pertama saja sah. Kalau satu masjid, satu ataupun dua masjid ataupun dua tempat dalam satu qaryah. Dua tempat dalam satu qaryah tak boleh. Dia mesti satu qaryah, satu solat Jumaat sahaja. Tujuan solat Jumaat ni nak berkumpul ramai-ramai. Bukan lebih baik lah. Asal solat Jumaat ni biar berkumpul jauh, macam naik bas mari, naik kereta setengah jam baru sampai gitu. Lain. Kalau asal dulu-dulu, kalau ingat dulu-dulu, yang naik basikal, naik motor dulu, jauh. Sampai 5 hingga 10 km tu biasa je. Cuba bayangkan ramainya berkumpul pada hari Jumaat tu. Dia lain perasaannya dengan cukup-cukup je. Ramai berapa orang. Lain, tak sama. Cuma dari sudut boleh ke tak boleh? Boleh jika qaryah yang berbeza. Okey? Qaryah yang berbeza buat dua solat Jumaat boleh. Qaryah yang sama buat dua solat Jumaat jika terlalu penuh baru boleh buat satu lagi. Jika tak terlalu penuh, masih lagi boleh besarkan. Boleh renovation buat besarkan. Sembahyang tempat kedua tak sah dalam qaryah yang sama. Tapi macam mana pun dia tertakluk kepada kuasa pemerintah juga yang boleh membahagikan qaryah tu. Kadang-kadang dia bagi kecil je qaryah. Tak apalah dia nak bagi sebab dia bergantung kepada kepadatan penduduk tempat tu juga. Kalau dah padat sangat macam mana? Okey? Itu kadang-kadang kita tengok ada satu masjid tiba-tiba boleh pula buat solat Jumaat. Yang terbaru ni dekat Masjid Pelindung utama, solat Jumaat dah lama dah sejak mula-mula gitu lagi. Lepas tu Masjid Tok Seni ada. Lepas tu buat masjid berserah tu, masjid qaryah, masjid berserah besar tu lah. Masjid Jamek tu buat. Masjid Tok Seni tak boleh buat Jumaat sebab dekat sangat. Tu tahu bila tahulah, lama orang cerita gitu. Sekarang ni Surah Hidayah boleh. Surah Hidayah yang dekat pantai tu. Kau nak dekat lah tu tengok. Silap-silap tak lama lagi Mushola Ar-Raudhah tu yang baru siap tu. Yang baru siap. Kalau Jumaat pula Allah banyaknya.
Jadi pemerintah kena pandai lah buat sempadan qaryah. Jika tidak, bimbang takut tak sah. Tapi dia orang pandai lah. Dia pandai-pandai lah buat. Adalah sempadannya. Kalau dapat di situ, saya tak tahu dapat ke tidak. Besar-besar tiba-tiba tak buat solat jemaah. Rugi. Surah Hidayah cek tu. Tepi pantai tu. Selekor tu pun dapat dah. Baru sebulan ke 2 bulan tu. Yelah, tapi boleh lah. Ustaz Mahmud. Ustaz Mahmud. Okey. Itu syarat yang keempat. Tiada berbilang, tak boleh ada 2 Jumaat di dalam tempat itu. Kerana tujuan Jumaat nak berkumpul ramai-ramai orang. Lagi ramai lagi bagus. Maksudnya lagi ramai lagi bagus, maksudnya lagi ramai dan besar tempat tu lah. Jangan ramai je tempat tu kecil. Tak jadi juga lagi besar. Kalau boleh buat masjid besar, buat masjid besar. Besar buat masjid. Jalan tu lengah. Buat macam Masjid Nabawi tu. Jalan pun lengah. Buat. Biar jika tak kawasan sekeliling tu semua pakat-pakat. Mari situ. Lagi bagus. Cuma terkadang menyusahkan. Jauh. Takkan nak naik bas. Dalam keadaan berapa 1 kilometer, setengah kilometer pun ada yang tak datang. Budak-budak sekolah sekarang tak jumpa dah. Saya ingat masa saya belajar dulu, sekolah rendah, 80-an. Tahun 80-an saya sekolah rendah. Masa kita pergi sembahyang Jumaat, semua pakai baju sekolah. Tak sekolah petang ke, sekolah pagi ke. Sekarang nak cari mana budak sekolah ni? Tak ada baju sekolah. Saya tak kata budak sekolah tak sembahyang. Saya cari baju sekolah tak ada. Ke budak sekarang tak pakai baju sekolah? Dulu penuh baju sekolah. Cuba perhati masjid-masjid itu. Mana pergi budak ni? Okey. Sekolah menengah pun sama. Kita tak nak yang di asrama. Kadang-kadang yang asrama, mereka berjalan ramai. Itu tak kira. Itu memang dia kena suruh dengan cikgu dia. Yang duduk asrama, macam dekat Tanjung Api, ada asrama apa tak kat situ? MRCM ke apa tak? Ada kat situ kan asrama, pukul 12.30 je budak-budak jalan dengan penuh baju sama. Itu tak mau. Ini yang duduk rumah ni. Yang pakai baju sekolah pagi, nak balik singgah semayang, ataupun nak pergi sekolah, semayang dulu baru pergi sekolah. Mana yang pakai baju sekolah? Tak ada. Kalau tak ada tu bukan masa seorang pun tak ada. Fahamlah maksud tak ada. Tak macam dulu. Macam dulu kalau kami masuk, pakcik-pakcik semua tutup hidung. Busuk. Kan budak kan ada bau peluh tu. Sekarang tak ada. Saya ingat sekolah rendah dulu. Dah masuk, mu duduk jauh kata. Bau peluh. Kita budak. Berlari ya kerja dia. Sekarang tak ada. Wangi masjid. Baguslah wangi. Cuma mana budak-budak sekolah rendah? Mana yang pakai baju sekolah? Mana pergi? Kalau pada kecil tak macam tu, besar tak ada harapan. Kecil-kecil ni yang kena paksa kecil lah sampai ke besar. Walaupun ramai orang tak semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, tapi Jumaat semayang. Jumaat tetap semayang. Sebab apa? Memang kena paksa waktu tu. Kalau nampak gaya ni akan datang dengan Jumaat tak ada. Kita dah lah ahli sunat wal Jumaat. Ahli sunat wal Jumaat je kita. Ni semayang 2 sunat raya-raya dengan 1 semayang Jumaat. Ahli sunat wal Jumaat. Tiba-tiba sekarang ni lepas ni tak ada sunat, tak ada Jumaat dah. Ahli sunat je lepas ni, raya-raya je. Saya sila dengan raya-raya pun budak-budak tak semayang. Dia kata apa? Bukannya wajib pun. Sebab nampak gayanya begitu. Dan statistik yang terbaru, 80% budak-budak tak semayang. Budak-budak tu masuk sekolah. Statistik tu dibuat keluar bancian. 80% budak-budak sekolah tak semayang. 80%. Kalau ada 1 juta, 800,000. Kalau ada 10 juta, 8 juta. Macam mana? Menjagalah, hai. Tak payah jaga anak orang, jaga anak sendiri. Tapi kena jagalah. Jagalah, hai. Keempat, habis. Yang kelima. Syarat kelima. Tiada seorang ummi yang taksir cuai pada belajar di dalam 40 itu. Maknanya syarat 40 tu banyak. Tadi syarat 40 tu pertama kena lelaki, yang kedua kena ada akal, ketiga kena balik. Syarat pula 40 tu juga mesti mustautin. Syarat yang seterusnya pula berbilang Jumaat tu bukan. Syarat seterusnya pula tak boleh ummi. Ummi iaitu lawan pada qari. Qari lawannya ummi. Qari tu baca Quran dengan betul. Ummi tu tak betul lah. 40 tadi tu
mesti qari. Dulu masa 80-an 90-an lah, ada kalau di mana-mana masjid ataupun surau Jumaat, dia akan ada orang berumur lah, biasa orang tua lah. Dia memang tempat dia dah hari Jumaat. Memang tahu dah, biasa sah pertama dengan sah kedua. Dia je. Memang kat situ je. Kalau kita datang memang dia duduk situ. Kalau di sini dia memang duduk sini. Dia takkan cari tempat lain. Dan dia memang dapat tempat tu sebab dia datang awal. Kenapa jadi gitu? Orang belajar. Orang dulu-dulu belajar. Walaupun tak belajar tinggi, tapi belajar barang belajar. Khatam kitab musalli je. Dengan sifat 20 tu je. Tapi dia amal. Kenapa? Supaya imam atau khatib nanti, dia boleh tengok dah. Ni 1, 2, 3, 4, 40 cukup dah. Sedangkan, boleh je kira ke belakang-belakang. Belakang-belakang tu tak tahu macam mana dia. Cukup syarat ke tak? Jadi yang duduk ni, memang dah ada. Biasa dah ada 50 orang. Dan kadang-kadang dia pakai baju pun sama. Baju tu je. Kita boleh cam. Kepiah tu je dia pakai. Baju warna tu je dia minat pakai. Jadi boleh kira, okey 40 dah ada cukup. Kalau tak cukup, pergi cari. Walaupun ramai beratus kat belakang ni, tapi aku tak tahu ni Umi dia kerti baca Fatihah ke tidak, kerti rukun sembahyang ke tidak. Kalau tidak, tak cukup 40, tak sah sembahyang Jumaat. Tak sah sembahyang Jumaat, habis semua tak sah. Maka khatib bertanggungjawab. Betul tengok ni ada ni. Okey ada. Ada cukup 40. Dia tengok depan-depan ni. Memang ada tempat dia. Kadang-kadang kita tak boleh cari. Aku nak ambil tempat ni. Datang pukul 12, dia dah ada dah kat situ. Biasanya lah. Nak bagi tahu apa? 40 tu bukan boleh main kira je. 40 tu mesti seseorang yang bukan ummi. Maksudnya, bila dia baca dalam sembahyang, bacaannya itu betul. Bacaannya itu betul. Bukannya tak betul. Ya? Kalau bacaannya itu tak betul, dia tak boleh kira 40, malah sebenarnya sembahyang dia pun tak sah. Dan bila namanya makmum, dia baca diam-diam je, sir, bukan baca kuat. Maka seorang pun tak tahu dia baca betul ke tidak. Ingat macam betul, rupa-rupanya cek-cek tak betul. Sembahyang dia seorang salah, okey. Kalau sebab dia mustautin, kira dia bukan dia seorang masalah dengan semua orang. Jika tak cukup 40. Dia tak boleh ummi. Ummi ni apa benda? Ummi ni penjelasan dia dekat sebelah. Ni. Ummi tu. Tapi kita kena baca dulu. Penjelasan dia kat sebelah tu. Mengikut Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli ada khilaf tu. Yang muka surat 43 tu kan. Tu penjelasan ummi. Ummi ni, orang tu dia baca dalam sembahyang mesti betul. Jika tak betul, taksir, cuai. Tak betul bukan sebab kecacatan lidah, tapi kerana taksir. Faham? Kecacatan atau telor ke. Kalau memang taksir, cuai, sebab dia tak belajar, dia salah sebut tu. Okey? Maka kalau dia kira dalam 40, tak sah. Tak boleh. Kalau cukup 40. Sebab dia 39 tak sah, dia pun tak sah. Semua yang 1000 sembahyang semua tak sah. Kalau dia taksir, kalau dia cuai dalam menuntut ilmu, tak belajar. Kalau dia belajar. Tapi tetap juga salah sebutan. Maksud salah tu bertukar huruf. Bukan tak sedap. Maksudnya bertukar huruf. Tak boleh nak sebut huruf-huruf tertentu. Macam mana kalau dah belajar pun tak boleh juga. Jadi telor ke, ada masalah lah. Okey? Dia duduk kat sebelah ni. Panjang cerita tu. Khilaf ulama. Kalau dia tak belajar, taksir sepakat tak sah. Tak boleh kira 40. Malah sembahyang dia pun tak sah. Kalau dia belajar tapi nak buat macam mana? Tak boleh juga. Maka khilaf ulama. Ada ulama kata tak boleh juga. Tak boleh juga kira 40. Dan ada ulama kata boleh. Itu Syekh Ramli Ibn Hajar. Nanti kita baca lah. Sekarang tak baca lah kot. Nantilah kita baca sampai kat tempat dia. Okey. Kalau dia tulis kat kelima dan bawah tu sedap sikit kita baca. Sekarang kelima masuk ke 6. Lepas tu kalau baca sini undur balik. Jadi tak ikut turutan nak. Terbiar dulu. Nanti maknanya kita akan ulang balik yang kelima ni kat sebelah nanti. Okey. Tu syarat kelima. Tak boleh ummi. Okey, ada satu kisah cerita. Saya tak sempat dengan tok guru ni. Tapi tok guru saya sempat dengan tok guru ni. Dia duduk dekat Kok Diang. Tahu Kok Diang? Sempadan di antara Perlis dengan Kedah. Kok Diang.
Dia tok guru. Tok guru. Dia memang duduk kampung tu je. Memang kampung dia tu. Dan dia kenal seorang-seorang. Seorang-seorang dia kenal. Anak ni siapa, semua dia kenal. Dah kampung dia. Tua dah masa tu. Dan dia tak sembahyang Jumaat. Di masjid tu. Sehingga kan Jabatan Agama Islam datang. Sebab tanya kenapa, apa masalah ni. Macam, dah lah dia tok guru. Dia kata sembahyang Jumaat tak sah. Tak sah. Sebab aku mengajar kat masjid tu. Aku mengajar di rumah aku atau tempat-tempat yang aku mengajar. Yang datang belajar berapa orang aja? Aku kenal seorang-seorang dalam kampung ni. Ini siapa, anak-anak ni semua aku kenal. Dan aku tahu semua anak-anak murid aku masa kecil semua salah baca. Aku tahu. Jadi kalau tengok pada yang semayang kat situ, katalah ada 100 orang. Yang betul-betul mustautin mungkin saya agak lah kot. Kalau tidak, kenapa dia tak semayang Jumaat? Mustautin mungkin 40 ke 45 orang gitu. Yang mustautin. Yang bakinya lagi semua mukim, tak boleh kira. Walaupun dia baca betul pun tak dikira sebab dia mukim. Dan 45 orang tu mengikut bacaan Tok Guru tadi ni, ada 20 orang yang anak murid aku yang memang malas belajar. Maka aku tahu dia baca pun salah. Dan dia baca tu kerana cuai. Dia baca salah kerana cuai, bukan sebab masalah dia dah usaha. Tidak. Jadi yang ada mungkin 30 orang atau 25 orang je yang boleh dikira. Lepas tu sebab solat Jumaat, maka tak sah. Sampai ke mati. Sampai ke sudah. Dia kena keluar daripada kampung dia, baru dia semayang di luar. Di situ tak sah semayang itu. Berpegang. Dan dia ada karang beberapa kitab. Sampai sekarang ada orang guna kitab dia. Antara ulama yang hebat jugalah. Saya nak bagi tahu benda ni benda besar, bukan benda kecil. Sebab kita solat Jumaat. Kalau Jumaat itu tidak sah, kan kita berhutang semayang. Dan kita sangka Jumaat itu sah. Dan kita tak semayang Zuhur. Lepas pada tu sebab kita sangka sah. Akhir sekali kan berhutang. Kalau seminggu berhutang satu waktu, kalau setahun dah 52 waktu. Setahun 52 minggu kan? 52 waktu. Berhutang. Sedangkan dia tahu keadaan ni, bahawasanya ni masalah. Aku tanya, aku mengajar bukan mari 3 orang 4 orang kampung kan. 3 orang 4 orang mari. Tahu ke rukun-rukun Jumaat? Nanti dia sebut rukun Jumaat. Antara rukun Jumaat mesti dengar. Tak boleh tidur. Dia mesti dengar rukun khutbah. Rukun khutbah tu. Rukun khutbah ada 4 aja. Tu ada kat bawah tu. Dia tidur. Kalau dia cukup 40, dia pergi tidur. Khatib suruh pergi kejar, kejut dia. Cakap gitu. Contohnya kan, antara rukun khutbah, alhamdulillah. Kan? Misal alhamdulillah tu macam diulik-ulik tidurlah kan. Alhamdulillah. Lepas tu baca. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Masa tu dah kerah dah. Okey. Lepas tu dia dengar, lepas tu dia tidur. Okey, dia dengar, lepas tu dia tidur. Maknanya dia cuba dengar alhamdulillah dengan dia dengar ittaqullah. Lepas tu dia tidur. Satu lagi rukun adalah ayat Quran. Dia dah baca qul huwallahu ahad. Dia ni tidur. Dia ni khatib suruh gerak. Dia pun bangun. Benda. Qul huwallahu ahad. Okey. Tidur balik. Dia tak boleh biar gitu. Ni kalau cukup-cukup 40. Yang boleh kira, kalau ada 100-200, tak apalah tidur tu. Ni cerita yang cukup-cukup 40. Yang mustautin. Bukan cukup-cukup 40 orang semayang Jumaat. Yang boleh dikira cukup-cukup 40. Kalau tengok mu gerak tu. Dia baca. Alhamdulillah, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Direct terus 3. Untuk khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua pula, alhamdulillah. Lupa satu lagi, selawat. Lupa satu lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah, qul huwallahu ahad. Dengarlah. Okey, dengarlah. Tidur. Lepas tu khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua sama juga. Gerak dia. Gerak. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tidur balik. Mesti kena dengar. Agak-agak orang dengar tak? Yang kira 40 kalau tak mengaji. Sebab tu dia tak solat Jumaat kat situ. Dia kata rukun Jumaat, rukun khutbah pun tak tahu. Rukun Jumaat pun tak tahu. Semayang pun aku ajak kecek lagi kata dia. Tapi dia asyik ponteng yang tak datang. Dia belajar kat mana lagi? Akhir sekali tak sampai mati dia tak semayang Jumaat.
Dia nak sembahyang, dia pergi keluar kampung. Bila dia pergi keluar kampung, dia sebagai orang mukim ataupun musafir. Tengoklah jauh mana dia pergi. Biasa taklah sampai jauh kan. Kampung-kampung sebelah. Kalau kampung dia memang tak. Sebab dia kenal semua. Dengan tok-tok imam dia kenal. Dia nak tag seorang-seorang, aku boleh tag seorang-seorang. Tag. Dengan tok-tok imam dia boleh tag. Maka dia bagi dia tak cukup standard. Tak sampai. Itulah dia. Ingat Tok Guru cerita lah. Orang hebat tu. Tok Guru tu hebat. Saya tengok baca kitab dia, memang sedap kitab dia. Yang dia karang. Okey. Itu yang kelima. Yang keenam. Mengetahui mereka itu akan segala syarat sah jemaah itu. Dan iaitu telah lalu bilangannya. Dia kena tahu segala syarat sah jemaah. Tahu tak agak-agak? Apa syarat sah jemaah yang telah lalu? Dia kata dah bincang sebelum ni. Ada? Tu. Muka surat 38 tu kan? Syarat sah jemaah itu 10. 10 ni dia kena letak dalam solat Jumaat ni. Ada juga. Ialah solat Jumaat berjemaah juga. Maka peraturan berjemaah adalah dalam Jumaat. Dan tambah lagi. Tambah lagi tu sebab di solat Jumaat dia ada tambahan lagi. Cuma 10 basic solat jemaah adalah. Sebab tu dia kata sempurnakan 10 yang kita bincang sebelum ni. Niat mengikut imam dalam takbiratul ihram, takhir makmum dari takhir takbir makmum daripada sekalian takbir imam, jangan mendahului kaki jangan ke depan. Dalam satu tempat, dalam masjid ke, dalam surau ke, macam mana dari sudut peraturan nak duduk tu, kedudukan tu. Mengetahui sekalian perbuatan imam, sama ada melalui mendengar atau melihat, ataupun melihat rabitah atau mendengar mubaligh. Kan kita dah bincang sebelum ni, bulan lepas kan. I'tiqad imam tu sah semayang. Jangan takhir daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Apa lagi? Jangan dahulu daripada imam dengan 2 rukun fi'li juga. Muafakat ia dengan aturan sembahyang imam. Muafakat ia dengan imam pada sunat yang jahat kesalahannya. Yang kita dah bincang tu lah. Dah bincang. Ni 10 ni mesti ada juga. Mesti ada dalam ni. Iaitu nombor 6. Yang ketujuh. Mengetahui akan segala rukun khutbah. Makmum yang nak kira 40 tu kena tahu rukun khutbah. Cuba try tanya tengok rukun khutbah. Tapi saya dah sebut tadi, silap sebut awal. Patut tanya siap-siap tau. Rukun khutbah tu sebelah tu. Sebelah tu ada 5. Alhamdulillah, selawat, ittaqullah, doa untuk muslimin muslimat pada kedua-dua khutbah. Dia tambah satu lagi, duduk. Duduk tu pun juga wajib. Duduk di antara 2 khutbah. Itu nanti kita bincang kemudian. Tak masuk lagi. Mengetahui akan segala rukun khutbah. Kenapa dia kena tahu? Sebab dia kena dengar. Yang panjang-panjang tu tak wajib dengar, sunat. Yang isi-isi panjang-panjang tak wajib. Sebab tu khutbah yang terbaik adalah khutbah selesaikan rukun awal-awal lagi. Masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu azan kan? Lepas azan je terus bangun. Masa tu settle cepat-cepat sebelum orang tidur. Senang aja, bukan susah pun. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ittaqullah. Lepas tu satu ayat Quran. Memang itu biasanya pun, perasan tak? Memang tu pun. Itu je. Lepas tu yang lain tu nak tidur tak apa dah. Yang lain tu tak wajib. Yang macam-macam panjang. Makanlah buah-buahan tempatan. Hadirat tak adalah. Hadirin sekalian. Pada musim durian ini, marilah kita beramai-ramai untuk menyokong perniagaan orang Islam, orang Melayu kita. Iaitu makanlah buah-buahan tempatan. Contohlah. Ada gitu. Kalau ada khutbah itu jeng. Macam tak ada tajuk lain. Jadi yang itu semua sunat-sunat je dengar. Yang wajib 4 tu. Kalau katakanlah imam khatib tertinggal, makmum wajib angkat tangan, bagi tahu. Dan banyak kali berlaku viral apabila kena semayang Zuhur lepas pada tu. Maksudnya esok tu kena semayang Zuhur, buat pengumuman, masuk dalam radio, macam-macam. Sebab nak bagi tahu yang semayang situ, imam terlupa satu, imam tu khatib lah, terlupa satu rukun khutbah. Yang biasa terlupa ni apa? Selawat. Ada yang selalu terlupa, ittaqullah. Itu bagi orang yang tak baca teks. Yang baca teks dah awal-awal siap-siap.
Asalnya baru ni jadi lagi. Yang kata suruh semayang balik tu, sah lah tu, tak cukup rukun. Baru ni, rasa tawat bulan lepas ada jadi. Ada kat Selangor 2 bulan lepas. Ada je laku. Sedangkan rukun khutbah 5 lah. Kalau pendek sikitnya. Bukannya susah pun. Tu kata baca awal-awal lagi tu. Awal-awal lagi baca dah. Tapi itulah, kadang-kadang yang baca khutbah tu penceramah. Yang kuliah Jumaat. Alang-alang tolak naik sekali. Bila tolak naik sekali, naik dah halang ceramah tengah semangat, tag tu tak tepi je. Dia pula jarang-jarang baca khutbah. Memang penceramah hebat, tapi baca khutbah dia ada rukun-rukun terlupa. Bila terlupa tu jadi gitu. Maka sekarang ini yang baru ni lah, sejak tahun ni lah, atau tahun ni, baru berapa bulan je. Tak boleh dah nak jadi khatib hanya yang dilantik sahaja. Dulu boleh. Sekarang tak boleh dah. Saya masa ambil tauliah dulu, dia suruh bagi tahu apa yang dibaca ataupun perkara-perkara penting dalam khutbah Jumaat. Sebab dia kata nanti nak baca khutbah macam mana? Hafalah kita ni kan, nak sebut nama-nama sultan jangan tersalah. Lepas tu pula nak sebut rukun-rukun khutbah semua dia tanya. Tak lama je pun tak boleh dah. Tak boleh dah sekarang. Yang baru ni lah. Yang terbaru tak boleh dah. Hanya yang dilantik saja. Maksudnya dilantik oleh muib saja ya. Maksudnya ya imam tu lah. Imam dia tu je. Dia tak boleh penceramah dah, tak boleh dah sekarang. Dia faham. Walaupun ada tauliah sekalipun. Dia hanya tu je. Sebab apa? Jadi gitu lah. Jangan-jangan baca. Kalau jangan-jangan baca, ambil baca teks, memang confirm lah selesai masalah. Tapi masalahnya tak tengok teks. Dah lah salah di sisi undang-undang. Bukan syarak undang-undang salah lah. Okey. Mengetahui akan segala rukun khutbah. Dan mendengar mereka itu akan sekalian khutbah. Maksud sekalian khutbah tu sekalian rukun khutbah. Bukan sekalian khutbah. Bukan. Rukun dia. Rukun yang kata tadi itu saja. Okey. Yang ke-9. Di dalam waktu zuhur. Yang ke-9 dalam waktu zuhur. Paling kurang pun beberapa minit lagi. 10 minit, 15 minit lagi sebelum masuk asar. Tu paling lewat dah tu. Okey. Lagi. Ke-9. Di dalam waktu zuhur. Okey. Ke-10. Tapi ada ke yang luar waktu zuhur? Ada ke? Rasa macam tak ada je. Di dalam waktu zuhur. Semayang tu dalam waktu zuhur. Okey. Sembahyang tu dalam waktu zuhur. Mesti dalam waktu zuhur. Macam Astro Awan ni. Okey. Okey, sembahyang itu kemudian daripada khutbah. Syarat seterusnya sembahyang itu kemudian daripada khutbah. Maknanya bukan macam sembahyang raya. Sembahyang raya lepas sembahyang baru khutbah. Ini mesti sebelum sebelum sembahyang baru khutbah. Tu syarat dia. Sebelum sembahyang. Tapi dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur. Yang ke-11. Niat imam dan makmum di dalam takbiratul ihram. Syaratnya niat imam atau makmum, niat imam, makmum niat makmum. Itulah maksudnya. Di dalam takbiratul ihram. Macam mana tu? Macam ni, kita dah bincang sebelum ni, iaitu sembahyang berjemaah
sembahyang berjemaah, bila wajib niat makmum? Dalam takbir sehingga sebelum imam rukuk, makmum nak rukuk. Tu. Imam rukuk, makmum nak rukuk. Sebelum tu. Jadi kalau makmum rukuk sebab imam dah rukuk tanpa niat makmuman, habis lah batas sembahyang. Itu waktu makmum boleh niat makmum daripada takbiratul ihram makmum sehingga makmum nak rukuk ketika imam rukuk. Jadi kalau imam rukuk, makmum rukuk, boleh. Last. Okey. Walaupun macam tu, untuk dapat pahala berjemaah, mesti niat dalam takbiratul ihram. Untuk sah daripada takbiratul ihram sehingga rukuk. Okey. Itu sembahyang selain Jumaat. Solat dan sebelum tu, imam pula boleh niat imaman bila? Dalam takbir boleh sehingga salam. Maksudnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ni imam ni. Fil alamina innaka hamidum majid. Imaman assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Okey. Cuma dapat pahala sekadar yang dia niat lah. Kalau dia niat lagi 1 saat nak salam, dapat pahala berjemaah 1 saat je lah. Kalau dia niat rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, dia niat rakaat kedua, maka dapat 3 rakaat. Pahala berjemaah imam. Makmum tak boleh. Makmum hanya niat makmuman daripada dalam takbir sehingga rukuk. Imam bila-bila boleh. Okey. Itu imam. Itu sembahyang apa? Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Selain daripada sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat tak boleh. Imam ke, makmum ke, mesti niat dalam takbiratul ihram. Dia ada 4 sembahyang sebenarnya yang wajib niat dalam takbiratul ihram. Kita ambil satu je lah, Jumaat. Mesti niat dalam takbiratul ihram. Jadi perbezaan niat sembahyang lain selain sembahyang yang lain dengan sembahyang yang lain dengan sembahyang Jumaat adalah sembahyang beza dia adalah sembahyang Jumaat untuk sah sembahyang Jumaat mesti niat imam makmum dalam takbiratul ihram. Sembahyang lain selain pada Jumaat untuk sah sembahyang mesti dalam takbiratul ihram hingga ke rukuk. Tapi untuk dapat 27 mesti dapat dalam takbiratul ihram. Faham? Sebab benda tu dah sebut dah. Ulang balik je. Yang terakhir, yang ke-12. Mualat bukan apa. Sebab ada orang nak tengok. Jemaah. Jadi saya pusing lah. Dia kata asyik ustaz je orang kenal. Adalah jemaah bagi tahu. Nah, saya buat ini. Asyik ustaz je orang kenal. Kami nak terkenal kok. Dia kata pusing laju sangat tak apa, kita pusing slow-slow. Belah sini pun ada. Tu kat belakang tu ada lagi tu. Nak zoom boleh kita zoom kejap. Zoom. Maka tak boleh lari lah. Tak boleh lari lah daripada kamera saya sekarang ni. Nanti kan orang nak kenal juga jemaah ke ustaz sebut Balok Pain. Hebat sangat ke jemaah Balok Pain ni? Inilah orang-orangnya yang hebat ni. Inilah. Tapi laju sangatlah, nak lambat-lambat kita nak mengajar, bukan kita nak kerja main kamera tak. Tu yang laju tu. Okey? Yang ke-12, yang terakhir yang ke-12. Pening yang duduk rumah. Yang ke-12 okey. Yang ke-12, mualat antara khutbah dengan sembahyang. Mualat antara khutbah dengan sembahyang. Yang mana khutbah tadi tu, khutbah Jumaat, lepas habis je khutbah Jumaat, saya pernah pergi satu tempat yang mana hari Jumaat, kita sembahyang Jumaat kat situ. Bila kita sembahyang Jumaat kat situ, lepas je khatib habis baca semua,
pengurusi dia ataupun nazir dia buat pengumuman. Pernah jadi tak? Batu sebut tu tak? Buat pengumuman. Kita kat belakang ketor. Dah lah kita kat luar. Kalau kat dalam mungkin saya tegur. Tapi kat luar, saya duduk kat luar. Bila duduk kat luar, nak cakap macam mana, nak jegit-jegit, malu pula imam nanti. Kalau nak kata, oh semayang malulah imam. Ataupun bukan imam lah, pengurusi lah. Ataupun setengah panggil nazir. Jadi macam mana? Sebenarnya, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab, lepas habis je khutbah, perlu sembahyang dengan segera dari sudut dengan maksud mualat, berturut-turut. Maka ulama' dia kata maksud berturut-turut, mualat adalah di antara habis khutbah dengan takbiratul ihram sembahyang Jumaat, imam takbir, jangan lebih 2 rakaat. Solat sunat ringkas. Dari sudut masa. Dari sudut masa. Jadi, mudah-mudah kata 2 minit. Masa dia buat pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dah berdebar, tengok jam terus. Kita duduk luar, berdebar sebab apa? Habislah Jumaat aku. Tu yang berdebar. Kalau dia seorang tak apa. Kita kena sekali. Lepas tu pula ingat dia nak buat pengumuman, minta lah pendek. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu. Siapa baca? Wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Allah, khutbah pula kat depan situ. Assalamualaikum. Betul? Sidang jemaah sekalian. Saya sebagai nazir di masjid ini ingin membuat satu dua. Oh, sudahlah. 1-2 pengumuman. Yang pertama, kutipan kita semakin lama semakin merosot. Sebab apa tahu dia kata masa tu? Sebab kalau cakap awal-awal, siapa datang? Semua datang, tanya semua geng-geng telur ayam. Dapat telur. Tahu telur? Bila khatib dah naik, bukan khatib naik, khatib nak naik baru dia sampai. Kalau khatib dah naik, telur pun tak ada. Tu geng tak ada telur. Kena kasar lah sikit. Saya selalu kuliah Jumaat, mula-mula tu tak sampai 10 orang. Kita dah tak sampai 10 orang, kita tunjuk tawaduk . Dalam 15 minit angkat-angkat, penuh. Bila? Lagi 5 minit nak azan. Nak masuk waktu. Mari yang benda. Asyik ada telur. Bila nak dapat ayam ke, kambing ke? Nak harap unta. Tak ada harapan lah. Unta lepas main subuh tak balik-balik. Itu unta. Tak apalah, dapat ayam paling-paling pun kambing jadilah. Tak ada, telur ke? Telur dengan tak ada telur, 2 je ramai. Geram kau. Datanglah awal sikit. Sebab itulah kita nak cuti hari Jumaat. Jangan yang dah cuti tu hari lain pula. Itu cerita lain. Tu bab lain. Kita habiskan dengan segera. Okey. Jadi mualat antara khutbah dengan sembahyang tu jangan lebih 2 minit. Akhir sekali saya tengok 1 minit 50 saat. Lega dia takbir 1 minit 50 saat. Dia habis tu dalam 1 minit setengah dia habis cakap tu. Kemudian qomat. Qomat tu akhir sekali takbir tu 1 minit 50 saat. Lega. Kalau tambah 10 saat je lagi, habis Jumaat tu. Habis. Kita sebagai bertanggungjawab kita kena bagi tahu. Kecoh lah pula nanti. Nasib baiklah. Dia pertama dia nak minta sumbangan, yang kedua nak minta kapet, nak tukar kapet baru. Kalau dia buat pengumuman awal-awal sebelum khutbah, siapa ada kan? Semua geng telur kan? Okey, kena mualat. Maka kerana inilah tiada sunat bagi imam itu membaca doa kemudian daripada qamat. Malah setengah ulama mengatakan lepas qamat tak sunat baca doa wasilah tu. Doa wasilah tu, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah tu, besar fadilat tu. Tiba-tiba dari sudut lepas qamat hari Jumaat, sembahyang Jumaat, jangan baca. Jangan baca tu bukan haram. Digalakkan supaya jangan baca. Sebab nak cepat, takut-takut putus. Ini pergi buat pengumuman. Malah kalau boleh, jangan laju. Luruskan saf, betulkan saf, usalli. Terus. Tak payah lebih-lebih.
Sama-sama kansaf ya. Bila kita sama-sama kansaf, buat tazkirah kat situ. Maka hati-hati kita Allah akan satukan. Yang kita tak sama kansaf ni lah yang kita duduk balas sama-sama kita ni. Duduk tazkirah kat situ. Tu yang belakang tu minta datang ke depan ya. Yang di belakang, yang tu yang belakang saya nampak ke depan. Allah. Orang yang tahu berdebar. Berdebar takut tak usah Jumaat. Orang yang tak tahu sedap dia cakap, bila lah lagi aku nak dapat mic. Biasa orang lain dapat mic ni, aku dapat, siap ah. Mu ramai kena dengar aku cakap. Janganlah gitu. Sembahyang segera. Malah jawab komat pun tak sunat dah, ataupun tak dituntut dah, kerana nak cepat. Nak cepatkan. Habis kat situ. Yang nombor 5 kita akan bahaskan datang. Sebab dia nombor 5 ke sebelah ni. Dan kata Syekh Ibn Hajar, syarat sah Jumaat itu qari. Qari itu lawan dia ummi tadi tu lah. Panjang cerita ni. Akan datang. Wallahu alam. Tangguh dulu. Ada soalan. Berapa lama? Okey. Tak cukup lagi. 40 yang boleh dikira 40. Berapa lama boleh tunggu? Tak ada lama. Sampai dekat-dekat asar. Maksudnya agak-agak baca khutbah, sembahyang 2 rakaat. Itu yang tunggu. Sebab jika tak ada, tak boleh buat kat situ. Tak boleh. Kalau okey macam mana sekarang ni? Kita macam mana ni? Tak cukup. Tak cukup orang. Bila tak cukup, kita tunggu orang datang. Kan? Bila tunggu, orang tu tak ada. Maka tak wajib Jumaat di situ. Tu maksud kalau nak tunggu, sampai asar boleh tunggu. Sampai agak-agak berapa lama? Khutbah berapa lama? Khutbah. Paling minimum 1 minit. 2 khutbah 2 minit. Pun dah lama tak adalah. 1 minit je 2 khutbah. Baca rukun je. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ittaqullah qul huwallahu ahad. Duduk. Bangun balik. Tayar je doa. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ittaqullah qul a'udzu birabbin nas. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Qomat. Minit sampai. Tu je rukun, tu je yang wajib. Tapi kalau kita dekat Pahang ada baca sultan, bacalah sultan sikit dah. Sultan panjanglah sikit, jadilah 1 minit 2 minit. Kalau baca sultan punya tu. Jadi kalau nak tunggu sampai agak-agak 2 minit, tambah sembahyang apa? Kuliah dengan kulhu je. Dah pukul 4, takkan nak baca panjang-panjang lagi. Takkan habis Rabbikal A'la lagi. Kuliah dengan hu. Okey, katalah 5 minit campur-campur, lebih kurang tak sampai 10 minit. 10 minit lah. Lagi nak masuk asar. Kalau nak tunggu. Kalau tak nak tunggu, kita tak cukup 40, maka tak wajib atas kita Jumaat. Okey, sembahyang Zuhur. Boleh tak gitu? Kalau nak tunggu sampai asar. Kalau tak nak tunggu pun boleh sebab tak cukup. Jadi yang ada tu suruh balik. Bukan balik lah, sembahyang terus. Sembahyang. Jadi saya pernah terjadi kat saya dulu. Saya lalu nak daripada KL nak pergi ke Kelantan, lalu Kok Merapuh. Jalan Kok Merapuh. Lepas tu masuk dalam, nak sembahyang Jumaat ni. Masuk cari, jumpa, lega. Lebih kurang surau dia besar ni, dia surau je. Buat lebih kurang besar ni. Kita nak sambung perjalanan, masa tu dah pukul 1:30. Tunggu 2 suku tak khutbah lagi. Rupanya tengah tunggu seorang tak cukup macam tadi lah. Akhir sekali khatib keluar, cakap tak tahu cakap apa, seorang ni naik motor lagi. Panggil awak datang, dia kata minta maaf, makan nasi, dia lapar perut. Kita panas hati. Tunggu 2 suku baru boleh, 2:30 baru boleh baca khutbah. Saya keluar daripada kampung kat Merapuh tu pukul 3 baru boleh keluar. Habis kita dah sampai dah. Takkan tak nak tunggu. Itu pengalaman lah. Jadi kalau kata tunggu, memang kena tunggu. Sebab tu lah, kalau tak cukup, okey, kita ambil keputusan tak cukup. Bila tak cukup, tak wajib Jumaat. Tak cukup. Walaupun ramai, mungkin 700 atau 800 orang. Tapi 39 aja Mustatin tak cukup. Tak cukup. Kesian dia. Dia kata, minta maaf. Makan nasi tadi. Balik dia kerja apa kat situ tu? Felda ke apa tak kat situ? Tak tahu apa. Maksudnya baru balik bekerja tu macam, saya rasa Felda. Ada kat Merapuh Felda. Kan? Penat-penat, lapar perut, makan dulu. Oh, hari ni hari Jumaat, kau tak tahu ke? Tak apalah. Akhir sekali cukuplah 40. Cukup 40. Itu buat ke seorang je kentut. Cukup lah tengah sembahyang. Yang lain habis. Batal habis. Carilah 41, 42, backup 45. Main bola dia backup. Duduk kat tempat duduk simpadan. Ini tak ada.
Beres dah. Wajib. Okey. Sebab soalan ada, saya teringat, saya semua ada kisah ni. Duduk wajib. Duduk di antara dua khutbah wajib. Kerana dalam khutbah Jumaat, wajib dua khutbah. Nak dua, dia mesti duduk. Wajib duduk. Kalau tak duduk, ada pernah berlaku. Saya rasa tak lama. Bila baru berlaku? Baru kan? Sebab tu tak sah. Dia mesti duduk. Saya pernah berlaku dulu lama. Kat orang lain lah. Bukan kat saya lah, kat orang lain. Tak mengaku benda-benda macam ni. Macam patuh kursi lah. Patuh kursi tak mengaku kita. Kita petik, siapa boleh petik? Kan? Contoh lah. Contoh. Mana taknya sedak dia petik aku. Okey. Lepas dia petik, dia hantar voice tu balik. Macam anjing. Dia hantar voice, dia bagi tahu. Kita petik balik dia. Macam kalau patah kursi kan, kita tengah duduk patah kursi, siapa nak ngaku? Siapa berak tengah jalan tak ngaku tahi dia. Okey. Contoh. Dia khutbah. Tiba-tiba masa azan tu dia duduk. Bila dia duduk, kursi patah. Tapi dia berdiri lah. Masa tu bawa azan kan, lepas Assalamualaikum warahmatullahi kan. Lepas tu kan dia duduk. Duduk tu tak wajib. Duduk tu tak wajib. Duduk yang wajib nanti tu, yang tengah-tengah tu. Duduk tu tak wajib. Okey? Dia pun duduk. Duduk patah. Macam gogek-gogek lah. Lepas tu, dia bangun tu patah dah di bawah. Maka dia tak duduk. Khutbah yang kedua, dia tak duduk. Tak sah. Lepas tu dia kata, aku nak duduk macam mana? Tahu tak nak duduk macam mana? Duduk kat bawah lah. Bersila. Duduk. 1, 2, 3, 4. Contoh lah. Lepas tu bangun lah agak-agak. Dia duduk kadang tamat ninah je. 1 saat, 2 saat je. Tapi orang dah baca doa, duduk di bawah. Dia tak duduk. Maka tak sah Jumaat di situ. Duduk adalah wajib. Duduk yang mana ni? Bukan duduk lepas azan tu. Duduk pada khutbah, lepas khutbah pertama. Wajib duduk. Kerana yang wajib, 2 khutbah. Nak ada 2 khutbah, mesti duduk. Sama juga. Dalam sembahyang 1 rakaat, wajib ada 2 sujud. Macam mana nak jadi 2 sujud? Wajib duduk. Sebab tu nama duduk tu, duduk di antara 2 sujud. Kalau tak duduk tu, tak boleh jadi 2 sujud. Tak boleh jadi. Sebab tu duduk tu jadi wajib. Sedangkan duduk di antara 2 sujud, tak wajib. Tapi jadi wajib sebab nak jadikan 2 sujud. Okey? Boleh tak? Lewat dah ni. Saya ada kelas lagi sampai pukul 1 pagi kelas saya. Jadi. Sampai pukul 1 pagi. Seorang sini tak apa. Balik, bahan-bahan, tengok TV, tidur. Saya pukul 1, belum tentu boleh tidur. Sebelum 1 habis, mungkin saya tidur pukul 2.30 atau pukul 3. Naya ni kes naya. Esok pagi-pagi lagi ada kuliah muslimat. Baik, tangguh dulu. Kita sudah tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.